pengampunan diraja ni boleh disandarkan sebagai satu harapan oleh Najib Razak. Baik. Untuk perkara itu saya minta izin minum air dulu. Silakan Tuan Haji. Terima kasih. Okey, tadi ada juga yang terlampau prihatin tadi, kata Fazli tolong fokus. Bagus. Itu satu peringatan yang bagus pada saya. Tapi saya nak jawab juga lah, bukan tak mau fokus. Time tu lah dapat soalan terlintas nak tulis. Lepas tu waktu itu jugalah nak baca juga komen-komen anda semua yang banyak sangat yang bagus-bagus. Tapi apapun, selepas 45 minit hari ni kita terlupa Haji nak ucapkan kepada semua penonton-penonton terima kasih kerana mengikuti siaran langsung kami ini. Minggu lepas siaran langsung ini, Majlis Ilmu ini cukup hebat. Selepas live di Facebook, kami akan muat naik rakaman itu di YouTube. Selepas itu kami akan potong setiap tajuk-tajuk secara khusus dan dimuat naik di TikTok dan juga di Facebook page saya sendiri, Fazli Muhammad. Minggu lepas cerita pasal Najib juga. Saya rasa hebat. 400,000 lebih tontonan. Uish. Tahniah Tuan Haji. Macam dari planet Mars pun ada. Itulah. Terima kasih pada Tuan Haji kerana kupasan Tuan Haji memberi kepuasan kepada rakyat Malaysia. Saya pun terkejut bila tengok dah buat naik di TikTok, di YouTube, di Facebook page. Wow. Kenapa suka tengok rambut awak yang colour silver tu? Oh, saya rambut colour platinum Haji. Oh, platinum. Mahal sikit lagi Haji. Mahal. Okay. Terima kasih sekali lagi kepada semua anda yang sentiasa mengikuti Majlis Ilmu. Saya mempertahankan majlis ini, bual bicara santai ini, sebenar-benar semata-mata ilmu untuk memberi anda dan kita semua memahami selok belok perlembagaan ataupun perundangan. Ya. Okey Haji, ayak pun dah minum. Dah. Alhamdulillah. Tolong sambung Lulus. tentang pengampunan ini. Saya ada juga satu dua perkara mengikut pengalaman Haji ataupun mengikut pengalaman perundangan di Malaysia, Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan adalah pengampunan diraja. Ya. Ada tak pemimpin-pemimpin yang menerima pengampunan berbeza? Satu, dia kena dapat pengampunan penuh dari segi hukuman, settle. Ada tak yang dapat pula penjara 10 tahun, dapat pengampunan tinggal 5 tahun? Ada tak yang dapat hebat special macam Anwar Ibrahim? Baik. Wow, satu soalan yang meliputi sejarah. Tapi bagus soalannya sebab lebih mudah untuk dipahami. Antara para pemimpin politik yang paling awal terlibat dalam urusan pengampunan diraja adalah Allahyarham Datuk Harun Idris. Datuk Harun Idris telah pun dipenjarakan di atas isu berkaitan dengan dikatakan pada masa itu skandal bank rakyat. Dan selepas beliau berada di dalam penjara, maka penjara itu bukan seumur hidup pun pada masa itu. Dia telah dikurangkan. Tapi saya percaya pada masa itu dia sudah berada dalam penjara tidak kurang daripada 6 bulan. Tidak kurang. Baru dikurangkan kepada beberapa tahun oleh Kebawah Duli Sultan Selangor, tak silap saya. Ketika itu tak silap saya. Dan dia telah diberi pengurangan hukuman. Bukan pembebasan penuh daripada sabitan, pengurangan hukuman. Tiba masanya dikeluarkan daripada penjara. Datuk Mukhtar Hashim telah dituduh membunuh. Seksyen 302. Hukumannya hukuman gantung. Dia melalui 2 proses pengampunan. Satu, pengampunan daripada hukum gantung kepada penjara seumur hidup. Satu pengampunan. Kemudian lepas beberapa tahun, tak silap saya hampir 10 tahun lebih, kemudian diberi pengampunan daripada seumur hidup kepada jumlah yang lebih rendah dan didapat keluar. Jangan kita lupa, kedua-dua mereka telah berkhidmat kepada negara. Ya, Datuk Harun Idris kita tahu banyak mana dia sudah berkhidmat di Selangor dan juga kepada persekutuan. Ya. Walaupun ada kesalahan yang dilakukan jenayah, tapi mahkamah telah mengambil kira untuk hukuman dan Agung boleh mengambil kira untuk pengampunan. Sebab itu kedua-dua mereka dikurangkan. Tapi kedua-dua mereka tidak dibatalkan sabitan.
Okay. Tiada isu pun mereka minta untuk pengampunan penuh supaya dapat bertanding dalam pilihan raya. Mereka tak minta pun, sebab pada masa itu masyarakat lebih bermoral. Kalau mereka tahu mereka telah didapati bersalah, walaupun mungkin mereka tidak bersalah, tapi mereka telah didapati bersalah oleh mahkamah, maka mereka menghormati keputusan mahkamah. Kalau saya seorang pesalah undang-undang, macam mana saya nak bertanding lagi? Itu satu soalan moral. Tapi sekarang ni, di kategori rakyat sekarang ni, moral-moral ni sudah pupus. Selagi boleh bertanding. Gila kuasa. Yang ini yang kita nak betulkan. Saya tidak nak berubah kepada perbincangan tadbir urus negara, sebab ini perundangan kehakiman. So saya tarik diri sekejap. Saya pergi balik pada fokus. Yang ketiga ni adalah Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim telah dituduh dan didapati bersalah, dijatuhkan hukuman di atas satu peruntukan jenayah seksual dan dimasukkan ke penjara. To be fair kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau telah pun berada di mahkamah pula, di dalam penjara untuk beberapa tahun, hampir 5 tahun tak silap saya, untuk kes itu. Dan kemudiannya beliau dapat pengampunan. Tapi yang menjadi permasalahan dalam pengampunan Anwar Ibrahim, yang kita kata tadi mungkin disandarkan Najib Razak, adalah kerana dalam pengampunan ini diumumkan bahawa seolah-olah kesalahan yang dituduh tidak pernah dibuat, sesuci bayi yang baru lahir. Itulah yang menjadi persoalan di sini. Tapi tolak tepi, itu akan diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Tapi berpandukan kepada nas inilah, apa yang telah berlaku dalam kes Anwar Ibrahim, Najib mungkin membuat permohonan pengampunan diraja untuk minta sabitan dia 7 kes SRC ini pun dibatalkan. Kenapa? Sebab kalau Anwar boleh dapat, kenapa saya tak dapat? Anwar dia selama-lamanya Perdana Menteri tepi. Saya Perdana Menteri ke-6 untuk 9 tahun. Yang mana lebih tinggi? Siapa yang buat keputusan-keputusan polisi yang walaupun ada orang kata saya telah pun menghancurkan negara, pada masa itu ada yang menjayakan negara. Saya buat polisi, Anwar tak pernah buat polisi. Dia selama-lamanya Perdana Menteri tepi. Jadi dia ada asas nak minta. Kalau dia dapat batalkan sabitan seolah-olah bayi suci, saya patut seolah-olah janin yang suci. Dia ada hak nak cakap apa. Jadi bila dia minta benda tu, garu kepala lah dengan takzim saya mengatakan kepada Kebawah-Duli yang di-Pertuan Agong, garu kepala lah juga. Amboi, dia ni nak janin pula kan. Kita akan datang kepada tu. Betul. Ini yang menjadi kecelaruan. Ini yang menjadi kemusykilan perundangan akibat daripada apa yang diberikan oleh Kebawah-Duli yang di Pertuan Agong kepada Anwar Ibrahim. Padahal tidak perlu melalui perkara itu. Padahal patutnya hukuman dibersihkan, makna kata dia keluar daripada penjara, dan Agong boleh memberi satu pengisytiharan di bawah perkara 48 pasal 3 yang mengatakan kalau Agong mengumumkan pembatalan halangan menjadi ahli Dewan Rakyat disebabkan 5 tahun tu, maka benda itu boleh diabaikan. Sepatutnya itu yang dilakukan, pengampunan hukuman di bawah perkara 42 dan pengabaian halangan di bawah perkara 48 pasal 3. Itu yang patut dilakukan, tapi tidak. Ini pengampunan hukuman dan pembatalan sabitan. Itulah kita persoalkan. Maksudnya apa yang pengampunan Anwar terima itu yang pertama dalam sejarah Malaysia. Itu yang pertama dalam sejarah Malaysia, yang dalam sejarah Malaysia, mungkin juga dalam sejarah Commonwealth, wallahualam. Tapi kalau pergi zaman daripada Robin Hood dan sebagainya, mungkin ada lah, wallahualam.